Assalamualaikum dan salam Malaysia Berdani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 6 September 2023. Berita pagi ini dimulakan dengan Kembara Kenali Borneo. Masyarakat daerah Ranau teruja menyambut kehadiran Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah ke daerah tersebut semalam. Keramahan tuanku berdua terselah setiap kali berjumpa dengan rakyat sepanjang Kembara Kenali Borneo yang masuk hari keempat hari ini. Peluang berjumpa dan beramah mesra dengan pasangan diraja ini amat berharga bagi rakyat Sabah termasuk pemimpin tempatan. Ia diakui beberapa penduduk daerah Ranau yang ditemui RTM di pentas budaya Kundasang yang menyifatkan pasangan diraja ini amat mesra dan mudah didekati. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesudian tuanku dan juga tuanku Permaisuri karena sudi bersama-sama dengan rakyat Sabah amnya dan rakyat Ranau khususnya. Saya berharap agar kedatangan tuanku pada hari ini akan membawa satu tuah kepada kawasan Kundasang khasnya. Memang kami sangat beruntung dan Alhamdulillah saya pun dapat salam dan dapat beramah mesra dengan Agong. Terima kasih Agong, terbaik. Sebentar tadi saya lihat orang-orang yang daripada kampung-kampung telah keluar dengan membawa anak-anak kecil mereka semata-mata untuk berjumpa dengan Agong, dan inilah keistimewaan apabila Agong melawat ke daerah-daerah terutama sekali di daerah Ranau ini. Sempena majlis ini, Tunku Azizah turut mencemarduli menari bersama penari kebudayaan di atas pentas. Lebih 1,000 penduduk daerah Ranau menghadiri majlis ini. Sementara itu, pagi ini, baginda berdua dan rombongan dijadual berkenan melawat tamu Pekan Nabalu sebelum meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu, pasangan diraja mempunyai acara berasingan. Al-Sultan Abdullah dijadual berkenan berangkat merasmikan Mahkamah Syariah Negeri Sabah di Likas, manakala Tunku Azizah melawat Jabatan Penjara Sabah. Pada sebelah malam, baginda Sultan dan rombongan akan diraikan dalam Majlis Santapan Kerajaan Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis Perhimpunan Sambutan Mal Hijrah Peringkat Daerah Membakut akan dianjurkan secara bergilir-gilir di antara Dewan Undangan Negeri Dun Membakut dan Bungawan. Ia selaras dengan pewartaan Membakut sebagai sebuah daerah sekaligus menggalakkan penyertaan penduduk di kedua-dua kawasan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sebarang bentuk pembangunan juga akan dikongsi oleh kedua-dua kawasan DUN. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Daerah Membakut. Datuk Arifin yang juga ada Membakut berharap penganjuran aktiviti keagamaan dapat memupuk budaya membaca Al-Quran. Saya juga meminta untuk kita terus menekankan berhubung dengan nilai perpaduan seperti mana yang diajarkan oleh junjungan sallallahu alaihi wasallam melalui hijrah baginda, yang juga memperlihatkan betapa semangat cinta kepada tanah air. Dalam masa sama, Datuk Arifin mengajak rakyat, khususnya penduduk daerah Membakut, terus mengamalkan nilai perpaduan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Pusat pelancongan di negeri ini perlu menyediakan fasiliti yang mudah diakses, khususnya bagi golongan orang kurang upaya OKU. Gesaan itu dibuat penyelaras program terapi Scuba, Ernest Teo, selepas mengambil kira pelbagai aktiviti lasak mula mendapat perhatian golongan OKU, termasuk aktiviti selam scuba. Ernest yakin golongan OKU mampu menyertai aktiviti lasak jika kemudahan yang disediakan mesra OKU termasuk laluan dan tandas. With this mission, we are able to help the special needs community to participate more in scuba diving, to include them in the sports, which these sports can reap benefit, again, mentally and physically for them.
Ernest berkata demikian kepada pemberita selepas menyelaraskan program terapi Scuba Dive Hut Malaysia 2023 di Pulau Mamutik, Kota Kinabalu. Katanya, fasiliti mesra OKU turut memberi peluang kepada para pelancong OKU dari dalam dan luar negara menikmati aktiviti pelancongan di negeri ini. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tenom menerima sumbangan lebih RM30,000 daripada Yayasan Bank Rakyat untuk menjayakan program Road to Singkawaton RTS 1.0 2023. Singkawaton dalam bahasa Murut bermaksud kedudukan seseorang yang tinggi dan harta paling berharga. Dalam konteks program tersebut, ia menggambarkan semangat pelajar untuk berusaha bersungguh-sungguh mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Penyampaian sumbangan disempurnakan Pengurus Besar Yayasan Bank Rakyat Saifiq Rizal Abdul Ghani kepada Timbalan Pengarah PPD Tenom Zainal Manap di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Sisin Tenom. SMP Rakyat sentiasa memberi keutamaan kepada pendidikan, terutama pendidikan keseluruhannya untuk pembangunan Malaysia. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, khususnya Pejabat Pendidikan Daerah Tenom, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat kerana atas sumbangan yang diberikan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tenom untuk pelaksanaan program kami iaitu RTS Road to Singkawaton 1.0. Sumbangan kemudian diagihkan kepada 6 buah sekolah menengah iaitu SMK Tenom, SMK Entabuan, SMK Cintamata, SMK St. Anthony, SMK Chunghua dan SMK Kemabung untuk pelaksanaan program Road to Singkawaton RTS 1.0 2023 di sekolah masing-masing. Persembahan tarian Magunatip dari suku kaum Murut oleh lebih 600 pelajar sekolah rendah dan menengah di pedalaman Sabah memeriahkan upacara pembukaan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS kali 55 2023. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Tarian Magunatip yang dipersembahkan pelajar dari 4 daerah iaitu Tenom, Nabawan, Keningau dan Tambunan berjaya memukau hampir 2,000 penonton yang hadir menyaksikan upacara pembukaan kejohanan MSSS 2023. Pelajar dan warga pendidik yang ditemui RTM berkongsi keterujaan kerana dapat bersama-sama menjayakan persembahan ini yang julung kali dipersembahkan beramai-ramai. Dan Syabas dan Tahniah kita dapat mengelola satu program yang begitu baik melalui tarian Magunatip menghimpunkan ke semua etnik. Jadi ini juga merupakan satu kekuatan kita untuk memastikan keharmonian hidup secara bersatu padu. Tarian yang disampaikan oleh murid-murid tadi sangat menarik dan kami sangat teruja menyaksikannya, dan ini juga menunjukkan perpaduan dan juga kepelbagaian budaya yang ada di negeri Sabah. Syabas dan tahniah. Pertama kalinya kami dapat mengumpulkan 4 daerah untuk menjayakan persembahan kumpulan Magunatip terbanyak yang mana kami berjaya mengumpulkan sebanyak 641 peserta ataupun 640 penari yang tergolong daripada guru dan juga pelajar-pelajar. Kami sangat gembira, teruja lah. Sebab dapat jumpa dengan kawan-kawan dari sekolah lain, begitu boleh berkenalan dengan dorang. Lepas tu boleh latihan sama dorang sama-sama. Saya pun sangat berpuas hati dan sangat teruja sebab dapat menjayakan program Magunatip ini secara beramai-ramai sebanyak 600 lebih orang. Majlis Perasmian Kejohanan Olahraga MSSS 2023 disempurnakan Pembantu Menteri Kejaraya Merangkap Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik mewakili Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Robert berkata, sukan merupakan wadah terbaik memupuk persaingan sihat antara pelajar untuk lebih maju selain sebagai platform mencungkil bakat pelajar dalam acara sukan yang dipertandingkan. Sebanyak 24 kontingen dari seluruh negeri berentap merebut gelaran juara kejohanan olahraga MSSS kali ke-55 yang akan berakhir Jumaat ini.
Sebanyak 21 unit darah berjaya dikumpul sempena kempen derma darah di lobi Kompleks Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Program kali ketiga itu merupakan inisiatif tahunan RTM Sabah dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth HQE 2. Kempen ini bertujuan membantu menampung keperluan bekalan darah HQE 2 sekaligus meningkatkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap tanggungjawab sosial untuk menderma darah. Menderma darah ni mungkin dia membantu dari segi kesihatan kita juga dan dia mengeluarkan darah-darah yang lama tu dan dia menggantikan dengan darah-darah yang baru macam tu. Saya rasa mungkin lebih kerap, lebih sesuai lah untuk dibuat lebih lanjut lagi dan lebih kerap di pejabat kerajaan lah. Dan juga selain itu, mungkin di tempat yang lebih ramai orang awam dan untuk kerap dilaksanakan. Individu yang sehat digalakkan tampil menderma darah secara sukarela dan konsisten. Sekumpulan penari Sabah yang membawa cabaran negara dalam pertandingan tarian Super 24 di Singapura 14 Ogos lalu berazam memperbaiki mutu persembahan mereka. Sekadar menduduki tempat ke-20 daripada 34 kumpulan yang mengambil bahagian tidak mematahkan semangat nuansa dan strup untuk bersaing di pentas antarabangsa pada masa akan datang. Memilih gabungan tarian tradisi yang dimodernkan, kumpulan 24 penari ini menjadikan pertandingan di Singapura sebagai pembakar semangat untuk terus berkarya. Semasa kami di situ memang banyak idea yang kami dapat, yang terfikir, benda ni boleh jadi sebenarnya. Bila kami nampak situ, mungkin next time kami ikut lagi competition, kami boleh apply benda-benda yang kami nampak. Muhammad Ainul memberitahu RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM, Kota Kinabalu. Nuansa dan strup ditubuhkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun 2020. Kebanyakan penari merupakan bekas mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS. Penubuhan kumpulan ini antara lain bertujuan mengumpul bakat anak Sabah dalam bidang tarian. Sekian Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Malaysia, tanah airku. Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Bersatu terus utuh, bergerak terus maju. Pertiwiku luhur, daulatku setinggi kilat palu. Setiap langkahku semangat tak pernah luntur. Bumiku berlagu, cakrawalaku aman makmur. Dari ufuk timur laungkan satu, hingga ke barat utara selatan ku laungkan satu.